Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi insya-Allah hari ini kita akan mempelajari tentang bab yang terakhir di dalam silibus KSSM Biologi tingkatan 5 iaitu bab 13 teknologi genetik. Okey. So dalam bab ini akan ada dua subtopik dan dalam video ini cikgu akan menerangkan tentang subtopik yang pertama iaitu 13.1 iaitu kejuruteraan genetik. Okey, kejuruteraan genetik. Okey, dalam subtopik ini kamu akan dikenalkan ataupun akan terjumpa dengan istilah kejuruteraan genetik dan juga organisma terubah suai genetik ataupun GMO. Genetically Modified Organism lah dalam bahasa Inggerisnya. Okey. So apakah itu kejuruteraan genetik? Kejuruteraan genetik ini ialah satu teknik di mana teknik ini akan memanipulasikan gen yang mana teknik ini memanipulasi gen untuk mengubah suai genetik sesuatu organisma. Okey. Di mana bila kita ubah gen tersebut, kita akan membentuk satu kombinasi gen yang barulah pada organisma yang kita ubah suai tersebut. Okey. So bila organisma tersebut sama ada haiwan ataupun tumbuhan, okey, ataupun mikroorganisma yang mana dihasilkan daripada teknologi ini, teknologi DNA recombinant ini, kita akan kenali dia sebagai organisma terubah suai genetik ataupun genetically modified organism. Okey. So kejuruteraan genetik adalah teknik untuk mengubah suai gen. Jadi organisma yang terhasil daripada teknik kejuruteraan genetik ini kita panggil dia GMO lah ataupun organisma terubah suai genetik. Okey. Kejuruteraan genetik ini dia melibatkan pemindahan segmen DNA sebahagian sahaja daripada susunan DNA tersebut daripada satu organisma ke dalam organisma yang lain. Dan pemindahan ini dia menggunakan teknologi yang kita namakan sebagai teknologi DNA recombinant. Okey, DNA recombinant. Okey, dengan menggunakan teknik dan prosedur yang ada dalam kejuruteraan genetik dan juga di dalam teknologi DNA recombinant, saintis ataupun ahli biologi ni dapat membina semula susunan DNA ataupun genom bagi suatu organisma lah. Susunan DNA yang ada susunan DNA yang baru. Okay. So apakah organisma terubah suai genetik itu? Organisma terubah suai genetik itu adalah organisma yang mengandungi DNA recombinant tadi tu. Kita dah ceritakan tadi kan. Okay. So melalui teknik DNA recombinant ni, kombinasi gen baru akan dihasilkan. Okay. Organisma yang mengandungi DNA recombinant ni juga kita boleh kenali dia sebagai organisma transgenik. Okay. Organisma transgenik ataupun organisma terubah suai genetik lah. Okay, sebagai contoh, GMO yang pernah terhasil adalah susu lembu. Okay. Dalam susu ni akan ada satu protein yang kita namakan sebagai beta-lactoglobulin, di mana protein ini boleh menyebabkan alergi kepada kanak-kanak. Jadi melalui kejuruteraan genetik, kita berjaya membuang ataupun saintis berjaya membuang beta-lactoglobulin tu dan menghasilkan susu tanpa protein tersebut. So dia akan mengurangkan alergi kepada kanak-kanak lah. Okay. So kita boleh katakan lembu ataupun susu tersebut, lembu yang menghasilkan susu tersebut sebagai GMO lah, organisma yang telah mengalami terubah suai genetik. Okay. Contoh lain adalah kambing. Okay. Di mana dalam kambing tersebut yang telah terubah suai genetik tu dia akan mempunyai satu gen manusia yang mana gen tersebut berperanan untuk mengkodkan faktor pembekuan darah. Okay. Dia ada dalam kambing tu. Okay. So faktor pembekuan darah ni kita boleh peroleh daripada susu kambing tersebut. Yang mana dia boleh ditulinkan dan akhirnya digunakan untuk merawat pesakit hemofilia lah. Okay. So kalau tadi kita tengok GMO, Genetically Modified Organism, sekarang kita akan lihat Genetically Modified Food ataupun makanan terubah suai genetik. Okay.
Melalui teknologi yang sama iaitu teknologi DNA recombinant, saintis telah berjaya menghasilkan banyak tanaman. Kalau kat Malaysia ni contohnya padi, okay, kelapa sawit, nenas, jagung, kacang soya kan. Dan juga beberapa ternakan lah yang dijadikan makanannya seperti ikan salmon, lembu dan juga kambing. Okay, yang mana kita akan pilih ciri-ciri yang kita nak, kita akan letak dalam organisma tersebut. Okay. So kebiasaannya makanan yang terubah sesuai genetik ni dia mempunyai DNA daripada spesies tumbuhan atau haiwan yang lain lah. Dia bukan berasal daripada spesies tersebut. Okay. Walaupun saintis berjaya menghasilkan organisma ataupun makanan yang kita boleh ubah suai, namun implikasinya masih belum diketahui dalam skala yang besar lah. Boleh jadi okey, boleh jadi tak okey, bergantung kepada penerimaan manusia tersebut lah. Okay. Antara ciri-ciri makanan yang telah terubah sesuai genetik, yang pertama dia rintang terhadap herbicide ataupun uh, akan tak rosak bila dia sembur racun lah. Yang kedua dia rintang terhadap penyakit. Yang ketiga dia boleh digunakan dalam bidang perubatan. Yang keempat dia boleh bertoleransi dalam keadaan ataupun larutan yang ada logam yang berat, dia masih lagi boleh hidup. Dan juga dia juga rintang terhadap serangan serangga. Dia akan boleh dia tidak akan dimakan oleh serangga lah. Okay. So GMF ni dia ada kebaikan dan keburukan dia. Okay. Kebaikan dia kita boleh mengatasi masalah kekurangan makanan lah. Okay. Kadang-kadang kita juga boleh mengurangkan masalah penghasilan tanaman. Kalau ada penyakit kat tanaman tu kita boleh elakkan tanaman tersebut daripada rosak lah. Lagi satu yang kedua, penghasilan makanan boleh jadi rendah sebab kita dah tahu dengan menggunakan sedikit gen kita boleh menghasilkan lebih banyak produk lah. Okay. Yang ketiga kita boleh meningkatkan nutrisi tanaman. Dalam satu-satu spesies tu kita boleh tambah bilangan nutrisi yang kita nak lah. Okay. Kita juga boleh mengurangkan masalah serangga. Kita boleh mengurangkan penggunaan racun serangga ataupun pesticide. Dan disebabkan itu kita boleh mendapatkan harga makanan dengan lebih murah lah. Sebab kita boleh lebih senang kita nak menghasilkan makanan tersebut. Okay. Tetapi GMF juga akan ada keburukan. Di mana spesies mula jadi ni dia akan terancam. Bila kita terlampau banyak menanam menggunakan ataupun kita lebih suka memilih GMF. So untuk orang yang nak makan benda yang semula jadi akan kurang lah. Okay. Kemungkinan akan ada kes-kes terpencil di mana gen-gen daripada bakteria ataupun mikroorganisma lain tu akan masuk dan memberikan efek kepada manusia lah. Sebagai contoh, akan rintang kepada antibiotik. Okay. Dan ini akan menyebabkan kesihatan manusia mungkin terjejas dan kandungan genetik manusia juga mungkin terjejas kesan daripada makan makanan yang GMF ni. Dia kata tak adalah mesti terjejas, dia mungkin terjejas. Okay. Okay, sebagai contoh lagi lah yang GMF ni. Saintis telah mengambil gen daripada bakteria Bacillus thuringiensis di mana sebahagian daripada gen bakteria ni dimasukkan dalam gen jagung. Di mana gen bakteria ni boleh mempertingkatkan kerintangan jagung tersebut kepada serangan serangga. Okay. Contoh lain adalah super salmon di mana ikan salmon yang telah terubah sesuai genetik di mana pengubahsuaian ini telah diluluskan oleh FDA. Okay. Dan ikan ni selamat dimakan di Amerika Syarikat dan Kanada lah. Apa yang berlaku? Saintis mengambil gen hormon pertumbuhan daripada ikan salmon jenis Chinook dan dimasukkan ke dalam gen ikan salmon Atlantik. Dua jenis ikan salmon yang berbeza. So bila dia dah ubah gen ni, maka ikan salmon Atlantik ni dia akan membesar dengan lebih cepat lah. Dan ikan salmon ni boleh dihasilkan sepanjang tahun tanpa menunggu musim dia mengawan lah. Okay. Sebagai contoh ada lagi ubi kentang. Ubi kentang ni tanaman yang penting lah terutamanya bagi penduduk di kawasan yang sejuk kan. Kawasan yang sejuk. Tapi kita tahu ubi kentang ni dia sangat sensitif kepada suhu yang sangat rendah. Di mana dia boleh berlakunya kejadian frost kepada kentang tersebut. Okay. Apa yang berlaku, saintis telah mengambil gen yang ada dalam satu tumbuhan yang kita namakan sebagai Arabidopsis. Di mana gen ini dia toleransi dia kepada keadaan beku tinggi. Jadi gen tersebut telah diambil
dan diletakkan di dalam ubi dan telah menyebabkan genom ubi kentang tu ataupun berubah dan membolehkan ubi kentang tersebut tumbuh dengan baik di kawasan beriklim sejuk. So ini antara contoh-contoh kesan positif daripada GMO ataupun GMF lah. Okay. Insulin. Okay, semua orang tahu dan kita telah belajar peranan insulin dalam badan manusia, di mana peranan insulin adalah untuk mengawal aras gula di dalam darah. So pada ketika dahulu sebelum adanya kejuruteraan genetik ni, insulin yang kalau manusia tu ada masalah insulin, rawatannya adalah kita akan ambil insulin daripada pankreas lembu ataupun babi lah untuk merawat penyakit ataupun pesakit kencing manis. Okay. So dengan perkembangan kejuruteraan genetik ni, okay, insulin ni boleh dihasilkan secara komersial, secara komersial lah, yang mana dia boleh digunakan untuk pesakit kencing manis, tak perlu lagi ambil daripada lembu ataupun babi lah. Okay. Selain daripada insulin, vaksin penyakit hepatitis B, okay, gen kepada faktor pembekuan darah, okay, hormon pertumbuhan pun boleh dihasilkan dengan kejuruteraan genetik tanpa perlu kita ambil daripada sumber semula jadi. Okay. So gambar rajah ini menunjukkan bagaimana GMO ataupun DNA recombinant ini dihasilkan. Okay. So nombor 1, sebagai contoh insulin, saintis akan ambil sebahagian susunan gen yang menghasilkan insulin dalam badan manusia lah. So gen ini akan dipotong menggunakan enzim pembatasan dipanggil. Okay. So kita telah decide untuk letak dalam bakteria, kita akan ambil plasmid. Plasmid ini adalah DNA bulat dalam bakteria yang biasanya digunakan dalam pengklonan lah. So plasmid ini juga dipotong menggunakan enzim perbatasan. Okay. Kemudian gel insulin dan plasmid ini akan digabungkan macam main Lego lah, menggunakan enzim DNA ligase. Okay. So bila berjaya disisipkan ni insulin tu, kita akan menghasilkan satu plasmid recombinant kita panggil. Di mana kalau ni plasmid tak ada DNA insulin, sekarang plasmid ni dah ada DNA insulin. So kita panggil dia plasmid recombinant lah. Okay, kemudian kita ambil satu sel bakteria, kita masukkan plasmid recombinant tadi tu dalam bakteria. So seperti mana kita belajar di awal subtopik tu, GMO ataupun organisma yang telah mengalami kejuruteraan genetik, kita akan panggil dia bakteria transgenik lah. Dah ada recombinant. So bakteria transgenik ni tadi akan membiak dengan banyaknya, dan dalam dia membiak tu dia akan menghasilkan insulin dalam sel dia. Okay, kemudian insulin tu akan diekstrak daripada bakteria dan ditulinkan sebelum diberikan kepada pesakit diabetes mellitus lah. So cara ini kita boleh menternak ataupun kita boleh membiakkan insulin ni dengan lebih banyak dengan kos yang lebih rendah. Okay. So inilah kemajuan teknologi kejuruteraan genetik yang ada sekarang. Okay. So tamatlah subtopik 13.1, kamu telah lihat beberapa istilah dan juga beberapa contoh teknik kejuruteraan genetik yang ada pada zaman sekarang. So kita akan berjumpa lagi dalam subtopik seterusnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.